آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan bacaan untuk kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita merangkamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepada kita peluang dan keinginan untuk bersama-sama memberi ruang dan waktu kita bagi menghidupkan majlis ilmu dan juga menambah keimanan kesan daripada majlis ilmu yang dianjurkan. Perkara inilah yang dibawa oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mana memanggil para sahabat yang lain untuk duduk dalam majlis seperti ini. Kata Mu'adz bin Jabal, "Ijlis bina nu'minu sa'a." Marilah duduk seketika bersama dengan kami supaya kita berjaya mencapai nilai-nilai iman. Untuk meningkatkan iman sahabat sekalian, majlis seperti inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan keyakinan dan kepercayaan kita makin tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pengajian kita di surau ini, saya diamanahkan untuk memulakan pengajian tasawuf yang pada asalnya dicatatkan pengajian hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Cuma saya disebut salah kerana kitab hikam ini agak payah dan saya bimbang untuk menyulitkan pemikiran kita masing-masing setelah daripada sibuk sebelah pagi dan akan sibuk kembali setelah kita masuk bekerja. Kurang daripada itu, sebagai mukadimah pada hari ini, saya akan memulakan perbincangan tasawuf dan bulan yang akan datang saya akan fikir kesesuaian untuk menentukan kitab pengajian yang sesuai untuk tuan-tuan sekalian. Saya tidak kata kita tak mampu nak fikir, tapi dia telah membubarkan untuk kita fikir tentang hikam. Walaupun catatannya ringkas, tetapi perbahasannya perlu didetailkan dengan sebaik yang mungkin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa kita bincang ilmu tasawuf? Persoalan ini sangat penting. Tidakkah kita juga melihat agama Islam adalah suatu agama yang sangat sempurna? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah menyempurnakan atas kamu nikmatku, dan aku bersetuju, aku redha Islam menjadi agama pilihan untuk kamu. Bila kata-kata ini diturunkan menjadi wahyu, dalam erti kata yang lain, Islam adalah agama yang telah pun sempurna. Tetapi apa yang kita dapat lihat, mengapa ilmu tasawuf ini tidak muncul pada zaman generasi sahabat terdahulu? Mengapa tidak kedengaran apabila membicarakan tentang tasawuf? Ada para sahabat yang digelar dengan ahli sufi, ada para sahabat yang digelar sebagai tokoh tasawuf. Mengapa tidak ada ilmu pengajian yang mengkhususkan perbicaraan tentang tasawuf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan sekalian, tidak adanya tasawuf pada waktu tersebut dan tidak adanya gelaran ahli sufi pada zaman tersebut adalah kerana panggilan untuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatasi gelaran-gelaran yang lain. Artinya, kalau generasi sahabat dia nak gelaran ahli sufi, jadi nama sahabat itu lebih mulia daripada ahli sufi. Kalaulah mereka nak ataupun kemaruk dengan panggilan tersebut, sebenarnya mendapat gelaran sebagai sahabat Nabi jauh mengatasi mana-mana gelaran yang lain. Sebab itu tidak ada ahli sufi disebut pada zaman Nabi. Kenapa ilmu tersebut tidak dibukukan ataupun dijadikan pengajian pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman didikan Nabi?
tasawuf adalah suatu keadaan yang sudah sebati dengan seluruh para sahabat. Ambil contoh tuan-tuan sekalian. Kita ambil contoh. Contoh yang paling mudah sekali adalah ketika mana berlangsungnya hijrah Nabi SAW ke Madinah. Ketika berlakunya hijrah, ada sahabat yang sanggup tinggalkan seluruh harta benda yang telah pun diusahakan ketika berada di Makkah Al-Mukarramah, kerana anggapan pada waktu tersebut hijrah itu lebih mulia walaupun meninggalkan harta benda. Menyambut arahan daripada Allah dan Rasul adalah lebih mulia dibandingkan dengan harta benda yang telah pun dikumpulkan oleh mereka. Artinya jiwa tasawuf dimiliki oleh hampir keseluruhan sahabat. Sebab itu tidak wujud pengajian-pengajian seperti ini. Malahan pernah berlaku ketika mana menceritakan berkenaan dengan ilmu tasawuf, Rasulullah SAW telah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dalam sebuah hadis yang masyhur datang bertemu dengan Nabi SAW dalam rupa bentuk manusia yang dikatakan pada waktu tersebut tidak ada orang yang mengenali, tidak ada tanda-tanda musafir yang dilalui olehnya. Lalu pada waktu tersebut datang bertanya Nabi SAW, apakah ia Islam, wahai Rasulullah? Lalu Nabi jawab, rukun-rukun Islam. Ditanya balik, apakah ia ihsan, wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, apa itu iman? Ditanya kembali, apa itu ihsan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah uraikan ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat. Kalaupun kamu tidak boleh melihat, sesungguhnya Allah sedang melihat kamu. Inilah yang dikatakan maqam ataupun kedudukan dalam perbahasan ilmu tasawuf untuk membicarakan tahap seseorang itu sampai kepada satu peringkat dia rasa muraqabah, rasa diperhatikan oleh Allah, dan rasa musyahadah, menyaksikan Allah. Inilah suasana yang diikuti oleh ahli-ahli tasawuf yang menyebabkan mereka meletakkan ini salah satu bidang pengajian yang perlu untuk dihayati oleh tuan-tuan sekalian. Ilmu fiqh, kita belajar ilmu fiqh, sama ada sembahyang, puasa, zakat, haji. Bila kita mempelajari ilmu fiqh, kita dapat melihat betapa kayanya ilmu fiqh, betapa luasnya cabang-cabang di dalam ilmu fiqh, yang akhirnya menyebabkan kita boleh buat pilihan kita nak pergi ke arah mana. Tuan-tuan sekalian, kita dapat melihat dulu kita mempelajari ilmu fiqh, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka, ia akan menyebabkan batalnya puasa. Tiba-tiba hari ini orang menggunakan inhaler kerana lelah, kerana asma. Akhirnya ulama memfatwakan ia tidak membatalkan puasa. Kenapa perkara ini berlaku? Kerana kayanya ilmu fiqh yang dimiliki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, kita tersilap dalam menghayati ilmu fiqh, kita boleh baiki balik. Tetapi kalau kita tersilap di dalam ilmu usuluddin, ilmu akidah, kita akan tewas. Kita akan mendapat kecelakaan. Kalau kita silap di dalam menghayati ilmu tasawuf, maka pada waktu tersebut amalan kita sia-sia. Kita sembahyang mengikut kaedah fiqh yang betul berdasarkan mazhab Syafi'i, tetapi sembahyang kita kerana kita ingin pamerkan kepada orang lain. Hasil daripada kita tidak pernah mendidik jiwa kita, maka kita pun letak sembahyang aku nak digelar sebagai kaki masjid, aku harap dapat gelaran kaki surau. Akhirnya dapat, tetapi pada kiraan Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Kamu telah dapat apa yang kamu nak ketika berada di atas dunia. Hari akhirat kamu tidak layak memohon daripada aku untuk mendapat kelebihan ibadah tersebut. Ini gambarannya, tuan-tuan sekalian, penting kita mempelajari ilmu tasawuf. Apakah yang dikatakan ilmu tasawuf? Berkata Qadhi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, kata beliau, tasawuf ialah suatu ilmu yang diketahui dengan keadaan penyucian jiwa dan pembersihan akhlak, serta mengimarahkan zahir dan batin, bertujuan mencapai kebahagiaan yang abadi. Tuan sekalian, kata Syekh Zakaria Al-Ansari, tasawuf adalah satu jenis ilmu, ada disiplin. Bila dia satu jenis ilmu, bagaimana ilmu ini memainkan peranan? Ilmu tasawuf memainkan peranan
untuk memberitahu kepada kita keadaan penyucian. Kita ada zahir, kita ada batin. Sebab itu kita dapat lihat zahir dan batin ataupun jasmani dan rohani. Masing-masing semua orang ada. Sama ada kita berada di KL, sama ada kita di Terengganu, sama ada kita di Kedah, kita masing-masing ada jasmani dan ada rohani. Jasmani memerlukan makanan. Jasmani memerlukan penginapan. Jasmani memerlukan pada pakaian. Jasmani memerlukan kepada minuman. Tidak ada orang tu boleh mendakwa dia tak perlu minum. Dia hidup atas dunia tak payah minum tak? Tidak ada orang yang boleh mendakwa dia tak perlu makan sepanjang dia hidup di atas dunia. Tidak ada dakwaan seperti ini. Makan tuntutan jasmani, minum tuntutan jasmani. Kemudian penginapan, kita perlu pada rumah. Kalau tidak ada rumah pun kita akan mencari tempat-tempat. Orang gila tuan-tuan sekalian. Walaupun dia gila, tapi dia akan mencari tempat yang dia boleh berteduh. Sama ada wakaf, sama ada stesen bas, sama ada tempat-tempat yang dia boleh berlindung. Demikianlah juga pakaian. Kita lihat kita orang yang normal perlu pada pakaian. Tambah koleksi pakaian. Orang gila pun perlu pada pakaian. Tidak jarang sekali kita melihat orang gila berbelanja. Jarang sekali kita melihat orang gila berprogram. Mana-mana tempat mesti ada pakaian. Bezanya pakaian dia busuk. Bezanya pakaian dia tidak ada terlalu comok menggambarkan dia sebagai seorang lelaki gila. Tuan-tuan sekalian, tuntutan jasmani wujud di dalam kehidupan diri manusia. Tetapi persoalan, cukupkah kita dengan tuntutan jasmani? Jawabnya tidak. Kerana kita ada rohani. Sebab itu, kalau ada orang yang dah cukup makan, dah cukup minum, kaya, penginapan dia pun hebat, tiba-tiba ada daripada kalangan mereka membunuh diri. Kenapa perkara meninggal? Tidak lain dan tidak bukan kerana rohaninya tidak mendapat pengisian yang betul, makanan yang betul, tempat yang betul. Maka akhirnya tuan-tuan sekalian, tasawuf datang untuk mengisi kerohanian tersebut. Kerana kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Maka apabila jiwa kamu kosong, isikanlah sesuatu. Kita lihat botol air kosong tuan-tuan sekalian, tidak ada air, maka dia tidak ada nilai. Diri kita tidak ada pengisian, diri kita tidak dipenuhi dengan sesuatu, maka isikanlah sesuatu ke dalam diri kita. Tuan-tuan sekalian, inilah dia ilmu tasawuf untuk menyucikan jiwa, membersihkan akhlak, serta mengimarahkan zahir dan batin dengan tujuan mencapai kebahagiaan yang abadi. Silap besar tuan-tuan sekalian. Kita membayangkan bila belajar ilmu tasawuf, kita kena ubah pakaian. Tuan-tuan sekalian, ilmu tasawuf tak menuntut benda. Ilmu tasawuf tidak menuntut. Bila tuan-tuan mengikuti pengajian ilmu tasawuf, kita mesti berjubah. Kita mesti pakai jubah yang busuk. Kita mesti pakai pakaian yang menampakkan kita zuhud. Sebenarnya bukan. Ilmu tasawuf nak membina akhlak. Ilmu tasawuf nak membina kepribadian. Ilmu tasawuf nak membina nilai kemanusiaan seperti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kita perasan ataupun tidak, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan banyak keluar negara. Khusus kita pergi ke negara-negara barat. Mengapa nilai-nilai Islam tersebut cukup hebat ditanam pada kalangan masyarakat Arab? Kita tidak membayangkan keseluruhan. Kita ambil beberapa nilai yang bagus. Sebagai suatu contoh, nilai kebersihan. Tidakkah Nabi SAW membawa nilai kebersihan? An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Bila Nabi membawa nilai tersebut, kita tertanya-tanya, kenapa nilai ini tidak dibawa kepada umat Islam? Jawabnya, kerana kita tidak dilatih dan kita tidak dididik dengan prinsip daripada dalaman tersebut untuk dilahirkan kepada kita. Kita akan pentingkan diri kita sendiri. Tasawuf tidak mementingkan diri sendiri. Tasawuf mementingkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila menuntut redha daripada Allah, kita akan jaga hubungan sesama manusia. Kita ambil contoh tuan-tuan sekalian. Buang sampah. Ramai masyarakat Melayu, mana-mana tempat, suka letak sampah di atas bonet kereta untuk dibuang dalam tong sampah. Bila letak atas bonet kereta, kemudian masuk tempat yang berselekoh, akhir sekali sampah tersebut jatuh. Ada ataupun tidak kita pernah terjumpa dengan kes dia berhenti dan dia kutip kembali sampah tersebut untuk dibuang pada tempat.
Tidakkah itu yu'dhinas, menyakitkan pandangan mata manusia? Sedangkan Nabi SAW sebut al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha kalimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Iman itu ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi cabangnya kata-kata la ilaha illallah. Yang paling rendah cabangnya mengalihkan duri daripada jalan. Termasuk duri tersebut benda yang menyakitkan hati manusia, menyakitkan pandangan manusia. Buat najis tengah jalan, tuan-tuan sekalian, menyakitkan pandangan manusia, menyakitkan hati manusia. Jalan tengah gelap, tiba-tiba terpijak, menyakitkan hati kita. Oleh kerana itu, yu'dhin nas kita kena buat. Demikianlah juga sampah. Sebab nilai tersebut tidak dilatih dan tidak diajar kepada masyarakat. Tasawuf ini mengajar perkara ini, tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita ulangi, tasawuf tidak menuntut kita memegang biji tasbih. Bila terlibat di dalam ilmu tasawuf, dia tidak menuntut kita mengubah secara keseluruhan pakaian. Kita boleh berpakaian pejabat macam biasa, tetapi kita mendalami ilmu tasawuf. Sebab kita ini membentuk akhlak yang baik. Kita diajar supaya tidak ada hasad kepada orang lain. Maka kita tidak ada hasad kepada rakan sekerja. Kita tidak ada perasaan dengki kepada orang lain. Tidak ada perasaan kita nak perkara yang dibenci oleh kawan kita itu dapat oleh dia. Tidak ada dalam diri kita. Kita didik dan terus mendidik. Tasawuf akan melahirkan orang-orang yang memiliki akhlak mulia untuk berhadapan dengan manusia dan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, kita cuba menilai beberapa definisi yang dikemukakan oleh alim ulama. Antaranya dikemukakan oleh Al-Imam Junaid rahimahullah. Kata beliau, tasawuf ialah menggunakan semua akhlak ketinggian yang terpuji dan meninggalkan semua tingkah laku yang rendah dan keji. Bila kita mempelajari ilmu tasawuf, tuan-tuan sekalian, diajar tentang akhlak-akhlak yang baik. Semua yang terpuji akan diberikan didikan kepada kita. Maka kita belajar kaedah untuk bersabar. Kita dididik bagaimana untuk tekun. Kita dididik bagaimana untuk rajin. Kita dididik bagaimana untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita mempelajari tingkah laku yang rendah dari itu. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhun Nafs. Al-Imam Al-Ghazali, tuan-tuan sekalian, masyhur dengan kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, kitab tasawuf, akidah dan kitab fiqh yang masyhur. Tetapi apabila Al-Imam Al-Ghazali menyentuh di dalam kitabnya Riyadhun Nafs, dia kata ada 4 perkara kita nak tahu uyub ataupun aib diri kita. Aib diri kita, tuan-tuan sekalian, satu, kita kena cari seorang guru yang mursyid. Nak cari seorang guru yang mursyid bukan kerja yang mudah pada hari ini, tapi ada. Kita perlu berdamping dengan guru untuk mendapat tahu apakah aib diri kita. Kerana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tashawwufuka an uyubika khairul lak. Kamu melakukan suatu renungan pada aib diri kamu adalah lebih baik daripada kamu sibuk untuk mencari perkara-perkara yang buruk pada kamu. Contoh, tuan-tuan sekalian, kita belajar ilmu tasawuf, ini orang lain. Bila belajar ilmu tasawuf, dia nak boleh karamah. Masuk dalam tarekat, dia pun nak karamah. Karamah dalam ilmu orang lain ni, tuan-tuan sekalian, banyaklah kita lihat ulama-ulama terdahulu. Kita kata Tok Nabi boleh jalan atas air. Kita menyatakan boleh sampai ke satu tempat. Tadi baru tengok di Kota Baru, tiba-tiba sekarang ada di Mekah. Ini contoh. Karamah ada, tuan-tuan sekalian. Karamah berlaku di dalam ilmu Islam, di dalam ilmu akidah. Karamah itu wujud. Malahan kita beriman wujudnya karamah yang dibekalkan kepada alim ulama dan juga salafus soleh yang terdahulu. Tetapi yang kita nak membicarakan, kata ulama, bukan cerita berkenaan dengan karamah. Bila kita masuk dalam ilmu tasawuf, dapat karamah itu adalah kelebihan. Yang kita nak adalah istiqamah. Sebab itu kita nak istiqamah, kata ulama, al-istiqamah khairun min alfil karamah. Kita boleh konsisten dengan amalan
kita boleh tetap teguh dengan kaedah yang kita pilih tersebut lebih baik daripada 1000 karamah yang diberikan kepada kita. Bilanglah berapa karamah kita dapat. Kita boleh tukar yang masuk menjadi item. Salah satu karamah, contoh, ada 1000 jenis karamah itu, tetapi tak boleh melawan dengan istiqamah. Kalaulah kamu dapat istiqamah satu, dia lebih baik daripada 1000 karamah. Maka sebab itu ada syair Arab menyebut, in kunta turidu as-sa'adata fastaqama tanalu as-sa'adata al-maqam al-a'zama aliful kitabati huwa ba'du hurufiha lima istaqama 'ala al-jami'i taqaddum. Kalaulah sekiranya kamu nak kebahagiaan, kalau kamu nak mahu kepada kebahagiaan, istiqamah, konsisten, kamu mesti tetap teguh di atas apa yang telah kamu lalui. Kerana kebahagiaan itu duduk pada tempat yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Huruf alif, huruf alif atau huruf hijaiyah, alif, ba, ta, ba sehingga ya. Huruf alif, kata penyair, ditulis pada awal huruf-huruf yang lain kerana dia istiqamah. Salah satu huruf yang paling lurus berbanding dengan huruf yang lain adalah huruf alif, maka diletakkan di depan mengatasi huruf-huruf yang lain kerana dia lurus nak dibandingkan dengan huruf yang lain. Artinya, tuan-tuan sekalian, istiqamah huruf adalah lurus, straight. Alif lurus berbanding dengan huruf ba, ta, hingga ya, semuanya bengkok, semuanya tidak lurus seperti alif. Maka oleh kerana itu, istiqamah itu adalah satu perkara yang sangat penting. Maka dalam bidang ilmu tasawuf, dia ingin mengajar kepada kita, tuan-tuan sekalian, bukan pada mengejar karamah, bukan mengejar perkara yang pelik. Silap besar daripada kalangan umat Islam, kita tinggalkan pekerjaan, lalu kita terus masuk untuk beruzlah, kita terus untuk duduk dalam masjid beriktikaf, lalu membilang biji-biji tasbih, lalu kita pun berbicara antara satu sama lain. Kamu sudah berapa ribu kamu membaca la ilaha illallah, berapa puluh ribu kamu telah berzikir la ilaha illallah. Tuan-tuan sekalian, pada saat tersebut proses kita mengejar zikir-zikir yang banyak ini dengan tujuan kita ingin diangkat martabat. Martabat tersebut sehingga melahirkan benda yang pelik. Pada waktu tersebut itu bukan matlamat dalam bidang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu untuk mengajar tentang, ilmu untuk memberikan akhlak-akhlak yang mulia kepada seluruh pengikut-pengikut. Maka tuan-tuan sekalian, inilah sebenarnya tasawuf yang dibawa oleh para alim ulama yang soleh terdahulu. Setengah yang lain menyatakan tasawuf semuanya akhlak. Sesiapa yang menambahkan akhlakmu, dia telah menambahkan tasawuf terhadap diri. Artinya tuan-tuan sekalian, ilmu tasawuf itu akhlak. Makin tinggi akhlak, makin tinggi ilmu tasawuf. Sebab itu kita perlu lihat, walaupun kita berpakaian ofis, tapi akhlak kita mulia, maka lebih tinggi ilmu tasawuf kita berbanding dengan kita berjubah, tetapi akhlak kita tidak memiliki dengan akhlak yang mulia, itu lebih teruk daripada penghayatan tasawuf. Tuan-tuan sekalian, kenapa datang perkataan tasawuf? Perkataan tasawuf ini, tuan-tuan sekalian, datang daripada banyak kalimah. Antaranya dikatakan datang daripada as-sufah. As-sufah, tuan-tuan sekalian, maknanya kain daripada bulu. Kerana disebut ahli tasawuf yang terdahulu, pakaian adalah kain bulu yang kasar. Disebut daripada sudut pakaian. Itu salah satu di antara sebab. Ada juga yang menyatakan mereka tak perlu pada pakaian yang banyak untuk menggambarkan zuhud ahli tasawuf. Ada juga yang menyatakan ia datang daripada safah. Perkataan safah, safah maknanya jernih, safah maknanya bersih. Kerana itu seorang ulama menyatakan, tanaza'an nasu fis sufi wa ikhtalaf wa dhannahu al-ba'd mushtaqqan min as-suf wa lastu amnahu hadha al-ismu ghayra fata safa fasufiyun hatta summiya sufi. Manusia saling bertelingkah berkenaan dengan perkataan sufi. Setengahnya menyangka ia berasal daripada as-suf, iaitu bulu. Setengah orang sangka datang daripada perkataan suf, iaitu bulu, kain bulu. Sedangkan tidak kuberikan nama ini kecuali kepada seorang pemuda yang mana bersih hatinya, lalu bertambah suci sehingga dia digelar sufi. Sebenarnya bukan kerana kain bulu,
bukan kerana pakaian, bukan kerana penampilan, tetapi gelaran sufi aku nak beri kepada seorang pemuda yang hatinya sentiasa dibersihkan, yang hatinya sentiasa diluhurkan, yang pada waktu tersebut maka aku akan gelarkan dia sebagai ahli sufi. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya inilah dia ilmu tasawuf yang perlu untuk kita faham, yang perlu untuk kita lihat. Proses penyucian jiwa, proses penyucian jiwa. Kita kembali tuan-tuan sekalian. Saya sebut di peringkat awal, tasawuf tak wujud zaman Nabi. Tasawuf tidak wujud dan tidak tersebar pada zaman sahabat Nabi. Selepas daripada zaman tabi'in, barulah bermula tasawuf. Adakah ia ilmu yang direka-reka baru muncul kemudian? Saya ulangi balik, tidak. Ilmu tasawuf tidak disebut dengan nama tasawuf pada zaman sahabat Nabi, kerana keseluruhan sahabat Nabi memiliki nilai tasawuf yang sangat tinggi. Ambil contoh tuan-tuan sekalian. Seorang sahabat yang bernama Hamzah pernah bertemu dengan Nabi SAW duduk dalam satu majlis. Lalu beliau menangis apabila mendengar Nabi menceritakan tentang azab hari akhirat. Demikian juga beliau gembira apabila Nabi Muhammad menceritakan berhubung dengan syurga-syurga pada hari akhirat. Lalu pada waktu tersebut, bila dia balik ke rumah, dia bergelak ketawa dengan anak isteri. Tiba-tiba dia datang satu perasaan bersalah. Dia kata, aku duduk dengan Nabi, aku boleh menangis. Aku duduk dengan Nabi, aku boleh untuk mengingati akhirat. Tiba-tiba muncul sahaja bersama dengan anak isteri. Aku lupakan ajaran Nabi dan boleh bergelak ketawa. Lalu dia pun kata pada waktu tersebut, Nafaqah Hamzah, Nafaqah Hamzah, telah munafiklah Hamzah, telah munafiklah Hamzah. Tatkala itu tuan-tuan sekalian, dia terjun daripada rumah, berlari-lari seperti orang yang tidak waras, dan sambil berkata Nafaqah Hamzah, Nafaqah Hamzah. Akhirnya bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, apa cerita kamu wahai Hamzah? Kerana kamu kata kamu munafik. Lalu Hamzah menyatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, aku beritahu kepada kamu, aku duduk dengan Nabi dengan cerita akhirat, aku insaf. Bila balik ke rumah, aku boleh bergelak ketawa dengan anak isteri. Tidakkah ini ciri-ciri munafik yang dimiliki oleh aku? Maka aku ingin menghadap Nabi, aku ingin bertanya pandangan Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq kata, tidak dapat, tidak, kita mesti menghadap. Lalu cari guru mursyid, iaitu Nabi SAW. Menghadap Nabi SAW, terus kata pada Nabi cerita. Nabi Muhammad kata, sa'atan fasa'atan wahai Hamzah. Daripada masa ke semasa lah wahai Hamzah. Kamu perlu duduk dalam majlis aku, kamu boleh insaf. Kamu perlu balik ke rumah, gembirakan anak isteri kamu, itu tanggungjawab kamu. Sa'atan fasa'atan. Kalaulah kamu setiap masa kamu mengingati hari akhirat seperti kamu duduk dalam majlis aku, la safahatil malaikah, nescaya malaikat akan mari salam berjabat tangan dengan kamu wahai Hamzah. Artinya tuan-tuan sekalian, bila kita menilai tasawuf yang dimiliki oleh generasi sahabat dulu cukup mendalam, bukan membicarakan perkara lain, tapi melihat uyub diri sendiri untuk melahirkan apa lagi aib dia. Terus tuan-tuan sekalian, kita lihat, saya sambung sikit Imam Ghazali sebut tadi. Salah satu daripada 4 yang disebut, kalau kamu nak tahu aib diri kamu, berkawanlah dan bergaullah dengan orang. Kita ramai tuan-tuan sekalian, pergaulan kita di dalam ofis ramai orang. Kita turun ke surau, kita bertemu balik dengan ramai orang. Kita pergi makan tengah hari, kita bertemu balik dengan ramai orang. Bergaullah dengan orang, dan kamu semak balik apa akhlak yang kamu tidak senang. Bila kita bergaul, tuan-tuan sekalian, ada orang cakap biadab, kita kata biadab dia bercakap, tapi kita menceritakan depan kawan yang lain. Kita tidak mengambil manfaat. Kalau aku tak suka cara dia bercakap, aku tak boleh bercakap dengan gaya tersebut. Imam Ghazali kata, pelajarilah perkara